Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, iaitu pagi 27 Ramadan 1442 bersamaan dengan 9 hari bulan 5 2021. Para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Sambungan kita pada kali ini ayat 115. Ayat 115. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 656. 656. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini kisah Nabi Adam alaihi salam dengan godaan iblis yang menyebabkan Adam terpaksa turun ke bumi dan seterusnya. Baik para jemaah sekalian, kita baca beberapa ayat. Kemudian kita pergi kepada perbincangan dan huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Tengok ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Nabi Adam alaihi salam pada masa yang lalu. Fanasi, tapi dia lupa. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Ayat ini perlu kepada perbincangan. Kalau tidak nanti orang cakap macam-macam kepada Nabi Adam AS. Tengok nota 925, nota di bawah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal Al-Quran dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang Al-Quran dan juga ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Di akhir ayat, Nabi kita SAW diajar supaya berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ku ilmu. Mana Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam tidak diajar supaya minta jawatan, minta pangkat, minta kedudukan, tapi diajar supaya minta ilmu. Para jemaah sekalian, untuk rekod perbincangan, kata di para ulama, hadhihi hiyal marratus sadisah. Tanda sikit. Ini adalah merupakan kali yang ke-6. Kali yang ke-6 Allah SWT sebut kisah Nabi Adam dalam Quran. Mengikut tartibnya bermula dengan Al-Baqarah, dalam suratul A'raf, suratul Hijri, surah Al-Isra, suratul Kahfi, kemudian surah ini. Maknanya ini dalam merupakan kali yang ke-6 disebut Nabi Adam AS di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak baca penuh kisah dia, baca dalam kitab Qasasul Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala. Baik para jemaah sekalian. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala terangkan tentang Al-Quran. Dan ada menerima Al-Quran sebagaimana yang diajar kepada Nabi SAW supaya jangan gopoh. Dengar, kemudian ikut. Allahu Akbar. Mula-mula kita dengar, kemudian kita ikut dan kita bentangkan balik kepada guru kita, betul ke tidak sebutan saya ni? Kita ni bila-bila pun, kalau kita baca seorang, oi kena, qari besar dah kita atas dunia ni. Nabi kalau bila kita bentang kepada guru, baru kita nampak ada sana sini tempat-tempat yang perlu diperbetulkan. Cuma peringkat kita ni, carilah guru-guru yang sederhana, jangan yang terlalu ketat sangat sampai tak bergerak kita, berhak juga kan. Kita cari yang sederhana lah. Kalau tidak, sukar. Baik para jemaah sekalian. Dan diberi ingat supaya janganlah diamalkan sifat terburu-buru di dalam melakukan sesuatu, termasuklah waktu baca Quran jangan cepat, jangan gopoh. Kita kalau belajar seminggu, 2 minggu, belum khatam, belum boleh pindah tempat lagi, pindah ayat lagi, sabar dulu. Jangan, orang Kelantan kata, jangan gaduh. Gaduh Kelantan ni, dengan makna jangan gopoh, bukan bertumbuk. Bahkan hendaklah dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Dan dalam sifat terburu dalam melakukan sesuatu, maka dalam ayat ini, ayat yang kita baca ini, diberi ingat pula supaya janganlah melupakan apa yang telah diperintahkan, bahkanlah dikerjakan dengan bersungguh-sungguh, lalu diberi contoh tentang apa yang terjadi kepada bapa manusia, Nabi Adam AS, yang telah melupakan apa yang telah diperintahkan kepadanya semasa ia dalam syurga. Supaya jangan menghampiri pokok larangan, tetapi ia telah melupakannya. Pokok yang dia panggil Syajaratul Khuldi, itulah pokok tu dilarang pergi dekat. Tiba-tiba tok kita Nabi Adam AS telah langgar dia punya perjanjian di situ. Allahu Akbar. Maka kisah ini salah satu daripada kisah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang 99 yang lepas, kadzalika naqussu alaika min amba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita-berita, cerita-cerita umat yang terdahulu. Dan di antara terdahulunya siapa dia? Cerita Nabi Musa alaihissalam yang panjang lebar dalam surah ini. Kemudian dicerita pula tentang sifat tok ayah kita Nabi Adam alaihissalam yang mudah lupa. Itu ada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Tok kita lupa. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasi. Walaqad ahidna dengan makna walaqad wassayna. Makna kami telah bagi wasiat, pesanan kepada Adam bila di saat dia masih lagi dalam syurga.
supaya jangan makan daripada pokok ini dan jangan menghampirinya. Makan buah dia pun tak boleh. Pergi dekat pun tak boleh. Wa hazzarnahu min ta'atis syaitan. Dan kami juga telah peringatkan kepada dia, hati-hati Adam, musuh kamu dalam kawasan ini syaitan. Apa boleh buat? Ketetapan Allah Azza wa Jalla telah berlaku. Ai walaqad ahidna ila adama min qablu. Min qablu, pada masa yang lalu. Apa maksud yang qablu? Kata di para ulama, dia kata sebelum daripada dia menghampiri pokok. Dah ada pesan awal-awal lagi. Jadi mu jangan makan. Tiba-tiba dia pergi juga. Apa boleh buat? Fanasi. Tengok dalam Tuhan kata, fanasi. Maka dia lupa. Fanasiya wasiyati. Adam lupa kepada pesanan Allah Azza wa Jalla. Bila lupa macam mana? Falamma waswasa lahu syaitan ata'ahu. Bila syaitan mari goda dia, dia pun ikut godaan syaitan. Wa akala minas syajarah, dia makan buah daripada pokok larangan. Pokok larangan sudah dimakan oleh tok ayah kita. Baik. Apa makna nasia, lupa di sini? Ini sedikit perbincangan, kan? Sedikit panasia fihi lil ulama wajhan. Ulama ada dua pandangan dalam perkataan fanasia. Tok Adam, tok ayah kita lupa. Maksud dengan nisyan di sini at-tarku. Dia tinggal arhan. Itu maknanya nasia. Terlupa. Ada yang mengatakan lupa di sini lupa sungguh lah. Lupa tak ingat. Boleh juga ada dua pandangan. Ini semua tu ada ulama-ulama tafsir berlaku tu. Baik. Kemudian dia kata kalaulah Adam terlupa, Iblis telah bersumpah sewaktu diperintahkan supaya sujud pada Adam dulu. Dia bersumpah dia akan tipu segala anak Adam ini, kan? Maka tok kita terlupa, pergi dengar kata juga syaitan, Allahu Akbar, kan? Dan satu lagi timbul soalan, fanasi, tok Adam lupa. Dalam syariat kita, kalau orang terlupa, tersalah, kan? La tu'akhirna in nasina wa akhtana. Kalau kami lupa, salah. Tapi kenapa di Adam di sini dikira bersalah walaupun dia terlupa? Ini menarik juga soalan ni. Adam dikira bersalah walaupun dia terlupa. Jawab dia sebagaimana Syekh Syangqiti rahimahullah jawab dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, mengatakan bahawa Nabi Adam di sini lam yakun ma'zur, tidak diberi keuzuran dengan sebab lupa. Sebab apa? Yang diberi keuzuran lupa ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda dia. Di antara ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kemaafan kalau kita lupa. Tak berdosa. Walaupun kita kena ganti, kena qada balik, tapi tidak dikira berdosa sebab terlupa. Contohlah kita kata seorang ni lupa dia puasa. Dia pergi makan tengah hari. Tak berdosa dia. Tapi dia kena gantilah puasa hari lain. Tapi jangan buat yang buat lupa tak boleh. Yang buat lupa jangan. Baiklah para jemaah sekalian. Tengok ayat seterusnya. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Apa dia maksud dia? Maknanya lam najid li Adam azama qalbin. Kekuatan jiwa dia untuk nak jaga pesanan wasiat daripada Allah Azza wa Jalla ini, dan kesabaran untuk menunaikan perjanjian, dan memutuskan bahawa dia tidak akan menyalahi segala perintah Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil lam najid lahu azma. Sebab
kita ni ada satu kumpulan dia panggil ulul azmi. Tanda sikit. Ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang kuat dia punya pegangan, dia punya pendirian. Siapa dia? Sebagaimana telah disebut oleh para ulama Islam, iaitulah bermula daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil ulul azmi, rasul yang mempunyai ketegasan dan banyak dia punya cabaran. Tapi Nabi Adam ni lam najid lahu azma, dia tidak masuk dalam ulul azmi minar rusul. Tak masuk dalam ulul azmi minar rusul. Kita kata wallahu alam, itu di antara yang disebut oleh para ulama. Baik, tengok ayat yang ke-116. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Dan ingatkanlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu hai malaikat kepada Adam. Dia panggil sujud di sini dengan makna sujud at-tahiyyah, sujud penghormatan. Bukan sujud ibadat. Kalau sujud ibadat tak boleh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Fasajadu, lalu mereka tu siapa? Para malaikat semuanya sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Iblis ni mari mana? Ada orang cerita kata iblis ni daripada malaikat Azazil. Kita mengatakan tidak. Allah Ta'ala sebut kana minal jin. Iblis mari daripada jin. Jadi kita sesal sekat tu je lah. Kan? Tajuk ni pun kita dah bahas, dah bincang beberapa kali dalam siri-siri yang lepas. Tuan-tuan ada yang catat, ada yang dengar, masih ingat lagi. Kalau tak ingat, cari jalan rakaman kita. Habislah cerita. Iblis tak mau tunduk kepada Adam, dan dia tak mau sujud, memberi penghormatan, tidak mau. Maka Allah Taala peringatkan kepada Adam cepat-cepat, supaya jangan sampai kamu tergoda Adam, barulah kamu nak menyesal. Tengok ayat 117. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Maka kami berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagi kamu dan bagi isterimu. Ingat baik-baik. Allah Ta'ala dah gezek apa? Bahawa iblis menjadi musuh bagi datuk kita Adam. Jadi kamu kena hati-hatilah. Kena berhati-hati, beringat-ingat, ini musuh. Yang kita hari ni pun, masalah kita ni, kita terlupa kepada musuh kita. Kita pergi bermusuh dengan orang lain. Ini bahaya. Bila syaitan ni musuh, apa jadi? Allah peringatkan kepada Adam. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Oleh itu, Adam, janganlah iblis menyebabkan kamu berdua keluar dari syurga. Mu hati-hati. Iblis dah bersumpah nak goda, nak tipu. Jangan sampai kamu tak ada dalam mana? Dalam syurga ini. Allahu Akbar. Kerana dengan yang demikian engkau dan isterimu akan menderita. Orang dah biasa senang. Nikmat yang begitu besar dalam syurga. Kalau kamu keluar di sini, kamu akan susah. Nak makan kena masak. Cabaran masak ni lama. Nah, kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Zaman kita ini tak ada masalah lah sikit. Sebab ada instan, ada makanan segera. Zaman tu ada mana ada segera-segera. Baiklah. Allah bagi tahu kepada Adam supaya dia beringat. Apa dia? Tuhan kata,
Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan telanjang. Maknanya, dalam syurga ada pakaian, dalam syurga makanannya cukup. Tapi kalau kamu keluar daripada syurga, tunggu kamu nanti, siap kamu. Nak makan kena pergi cari. Kalau makanan-makanan biasa ni kena masak, kena buat baju, buat pakaian, tak boleh. Sudahlah. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari. Sebab apa? Dalam syurga tak ada matahari dah. Sebab itu ahli syurga bila masuk dalam syurga, dia tidak bertukar dia punya umur. Sebab tidak ada pergerakan hari. Nak tahu bila happy birthday, bila hari jadi, tidak ada tahu. Sebab tarikh dia tak berubah. Masuk syurga dengan umur 30 tahun, 33 tahun, tak tukar. Dia tak akan jadi juta tahun. Lah. Tak bergerak dia. Itu ahli syurga. Jadi Adam, kamu duduk dalam syurga tenang-tenang. Makanannya cukup, pakaian cantik, tak kena panas. Tapi ingat, kalau mu ikut syaitan, kamu akan keluar daripada syurga. Allahu Akbar. Tengok ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa, maka setelah itu syaitan membisikkan hasutan kepadanya. Dia panggil waswah ni tuan-tuan. Apa dia waswah? Kallamahu kalaman khafiyya. Itu dia panggil waswas. Makna bercakap secara perlahan. Iblis mari bisik. Itu dia panggil waswas. Waswas ni bisikan syaitan mari kacau kita. Itu dia panggil waswas. Sebab itulah orang kena bisikan syaitan ni, dia jadi pelik, jadi waswas. Nak angkat takbir solat pun sampai 10-20 kali baru takbir. Duduk dalam tanah ambil wuduk sampai 1 jam, setengah jam, 2 jam pun ada. Sebab syaitan duk kacau. Jangan keluar. Kamu belum niat lagi. Masuk balik. Sudah ambil wuduk ziazat balik. Niat ke tidak? Masya Allah. Allahu Akbar. Kita doalah minta selamat daripada penyakit was-was. Jadi syaitan mari was-was. Syaitan kata apa? Kata Adam. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Syaitan berkata kepada Adam. Ya Adam, wahai Adam, mahukah aku pertunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya? Dia panggil syajaratul khuldi. Kalau kamu dekat pokok ni, kamu makan dia, kamu akan jadi hidup. Tak mati-mati. Allah. Satu. Wa mulkil la yabla. Dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Kuasamu, duduk dalam syurga, tak keluar. Kamu tak mati, kamu menikmati. Tapi syarat kena pergi makan pokok. Sudah. Ni dipanggil kontra, kan? Kontra, nak ke tidak? Nak ke tidak kalau aku bagi pada kamu hidup lama, senang? Tentulah Adam kata nak, kan? Bila nak itulah dia fanasi, dia terlupa kepada janji dengan Allah, dia terlupa kepada wasiat daripada Allah. Okey? Kesnya, sebabnya tergoda dengan tawaran istimewa daripada syaitan. Sebab itulah kata orang, masalah kekuasaan, bila orang dapat kekuasaan, dia tak mau tinggal. Tak mau turun daripada kerusi kekuasaan. Tengok. Syaitan mari kacau datuk kita Adam. Dia kata apa? Wa mulkil la yabla. Dan kamu punya kerajaan
la yafna wala yanqati, tidak akan rusak, tak akan putus, kamu dapat kuasa. Jadi sekarang ni orang berebut kuasa lah kita, kan? Nak kuasa, tak kira musim Covid ke, musim pandemik ke, Covid tengah mengamuk ke, duk kira nak berebut kuasa. Kita kata berhati-hatilah saudara-saudara. Kuasa ni waktu kita hidup ni, kalau sudah mati tak ada kuasa juga. Jadi fikir-fikirlah. Tengok masa yang sesuai lah, jangan duduk berebut sangat. Syaitan guna nak rusakkan Adam dengan kuasa. Wa mulkil la yabla. Yumkinu yakun laka mulkun. Mu akan ada kerajaan yang tak rusak, yang tidak akan tercabut. Allah. Jadi kita tanda situ, salah satu daripada godaan syaitan apa dia? Kuasa. Kuasa. Dan panjang umur, tak mati-mati. Syajaratul khuld, nama dia pokok kekal. Bila kena macam ni, dalam suratul A'raf ada tambahan lagi godaan syaitan. Dia kata apa? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa. Hei Adam, Allah Ta'ala tidak larang kamu daripada makan dekat dengan pokok ini kecuali Allah bimbang kamu ni takuna malakaini, dibimbang kau jadi dua malaikat, au takuna minal khalidin, ataupun jadi orang yang kekal. Itu sebab Tuhan tak bagi. Dia kona sana kona sini, dia punya syaitan. Akhir sekali tu ayah kita pun terpengaruhlah dengan godaan. Allahu Akbar. Tengok ayat. Ayat yang seterusnya, ayat 121. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Kemudian mereka berdua akhirnya tergoda, terperangkap dengan diayah syaitan. Mereka berdua pun memakanlah dari pokok itu. Allahu Akbar. Makanlah tu ayah kita sebab nak kekal, sebab nak kuasa yang berterusan. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Bila dia makannya, badat lahuma sawatuma, terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Pakaian baju ahli syurga tadi hilang. Sudah. Adam kata, kena adalah kita. Pakaian persalinan yang begitu cantik sudah tidak ada di tubuh, yang adanya kosong. Adam pun kosong, Hawa pun kosong. Malulah dia, macam nak buat. Dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Jadi dia ambil daun-daun ni, pasang, buat baju, nak tutup aurat. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Masya Allah. Tu Adam derhaka, cita-cita hajat nak kekal, nak kekuasaan pun tidak tercapai. Habis dah lah. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena insaf. Kalaulah orang minta kita buat kerja yang tak baik, demi kelangsungan jawatan yang ada, ataupun kita nak kekalkan apa sajalah, maka kita jangan buat. Jangan buat. Nanti kita buat hari ni, besok jadi lain macam. Maka ketika itu tak tercapai hajat, tapi dosanya banyak. Na'udzubillah. Maka hukuman kepada Adam langsung hilang, tanggal dia punya pakaian. Dan Nabi Adam AS terpaksa mengambil daun-daun yang ada, yulsiqani alaihima,
Dia kata dalam tafsir kata, macam mana dia nak buat? Dia pun bukan ada benang, ada tali lagi. Nak cantum-cantumkan dia punya daun. Wa akhadha Adam wa Hawa yulsiqani alaihima. Mana dia ambil daun, dia lekat di tubuh dia. Gitu. Dia bukan buat macam baju sajalah. Tujuan dia lekat tu apa? Liyastura bihi auratihima. Supaya mereka boleh sembunyikan auratnya. Jadi kita hari ni pun, seandainya tidak ada pakaian, ambillah daun-daun yang ada ni. Tapi malangnya pakaiannya banyak, cuma tak cukup saiz, ketat, kata orang, ataupun tak cukup benang, cari sana sini. Itu yang kita bimbang hari ini. Allahu Akbar. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Tengok nota 926. Yakni, kerana hajatnya hendak hidup selama-lamanya dan beroleh kekuasaan yang kekal sebagaimana yang dikatakan oleh Iblis. Iblis dah tipu dia dengan janji palsu. Terlalailah dia sehingga melanggar perintah Tuhannya. Adam langgar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya jangan hampir pokok ini, tapi dia langgar juga. Kita nak kata apa? Melanggar perintah Tuhannya yang melarangnya suami isteri daripada memakan buah pohon itu. Jadi oleh kerana kamu langgar, terimalah hukuman. Kita lagi. Tengok nota di bawah lagi. Oleh kerana seseorang Nabi Allah itu maksum. Pelajar yang ada kitab, letak baris. Yang tak ada kitab, tulis. Maksum. Nabi-Nabi itu sifat dia maksum. Yakni terpelihara dari melakukan dosa. Maka dapatlah difaham bahawa perbuatan Nabi Adam itu dilakukan dengan disebabkan terlupa dan tidak sengaja sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 115 tadi. Tetapi, oleh kerana dia seorang yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, oleh kerana mu ni orang rapat dengan Allah, buat kerja macam ni, maka perbuatannya yang tidak sengaja itu dipandang berat. Lalu diampunkan oleh Allah Ta'ala setelah ia dan isterinya bertaubat. Masyhur daripada kata-kata ulama, dia kata apa? Ini kata-kata ulama Islam dalam bahasa perbincangannya, kata dalam tafsir Munir kata-kata Al-Junaid. Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid kata apa? Dia kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi kita baik dan ni kita buat ni, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Taala standard ni tak baik. Tak baik. Sebab itu Adam dia nabi, dia masa tu Adam ni mana orang yang ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba dia pergi buat benda yang tidak baik, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, maka kesalahan itu lebih besar daripada orang yang biasa. Kesalahan dia tu lebih besar daripada orang biasa. Mana Adam kan dia masih lagi belum dilantik lagi. Jadi dia bersalah ketika itu. Baiklah para jemaah sekalian. Kita hari ini sepatut kita dalam fawaid, tapi kita masuk teruslah, senang. Kita hari ini kesalahan yang dibuat oleh orang yang tahu, ada ilmu, tak sama dengan kesalahan yang dibuat oleh orang biasa, orang kampung yang tak ada ilmu. Contohnya Pak Imam. Maaflah Pak Imam, saya pun imam juga. Pak Imam buat kesalahan yang mencacatkan maruah, kita kata. Tak sama dengan orang lain yang buat kesalahan yang sama. Sebab apa? Sebab orang lain tidak menjadi contoh.
Saya buat contoh yang simple dah, yang mudah-mudah supaya orang tak marah dengan kita. Pak Imam kenduri kahwin anak. Tapi juru mekak dia panggil Pak Andam ataupun orang panggil Pondan. Si Pondan ni bapak jantan. Bapak jantan. Bapak jantan pergi jadi juru mekak, maka siapa dia buat? Pak Imam. Terkejut orang. Rumah Pak Imam panggil Pondan. La haula wala quwata illa billah. Kan? Tapi kalau rumah orang lain panggil, dosa juga. Cuma tak sama standard label dengan tadi. Itu yang dikatakan. Contohnya, kerana dia seorang yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, maka perbuatannya yang tidak sengaja itu pun dipandang berat. Tengok habis dah nota kita. Nota berapa tadi? 926. Ayat, bila dia sudah makan, dia sudah berdosa. Dia ambil daun kayu. Kemudian ayat 122. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhannya memilihnya dengan diberi taufik untuk bertaubat. Maknanya Allah apa ini? Bagi taufik, bagi ilham kepada Adam supaya bertaubat. Supaya bertaubat. Lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk. Mana Allah Ta'ala hidayah dia bertaubat, dia pun bertaubat, maka dia pun diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Sesalah Nabi Adam, dia sudah dapat petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 1, 2, 3. Walaupun macam tu, walaupun dia diterima taubatnya, tapi hukuman tetap berjalan. Tengok ayat 1, 2, 3. Ayat terakhir dalam siri ini. Qala ihbita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah pun berfirman kepada Adam dan diikuti oleh isterinya sama, turunlah kamu berdua dari syurga itu. Habis Nabi Adam telah diperintahkan keluar dari syurga. Dalam keadaan setengah kamu akan menjadi musuh bagi setengah yang lain. Anak cucu esok dia kelahi sama-sama dia. Masya Allah, tabarakallah. Tengok nota di bawah 927. Yakni keturunan Adam akan bermusuh-musuhan sama sendiri kerana menjaga kepentingan hidup, menjaga kedudukan, berebut kerusi dan lain macam-macam lagi. Dan kerana menurut hawa nafsu. Ada kalanya orang berkelahi kerana jawatan, ada orang berkelahi kerana fulus, ada orang berkelahi kerana berebut gewe. Bunyi pula Kelantan. Gewe ni maknanya berebut makwa. Ada macam-macam. Manusia ni begitulah. Kadang-kadang waktu budak ni tak ada apa-apa, dia tak minta. Bila budak ni sudah dipinang oleh orang, dia nak pula. Dia dua tu sama TST kata orang. Dah. TST kah? Suka sama suka dah. Timbullah benda-benda yang tak baik. Ada yang kahwin sekejap, kemudian dia bercerai. Sebab gila ke gawe dia, gila ke pakwa dia, gila macam-macam berlaku. Itu dia panggil permusuhan. Ada orang berkelahi dengan sebab berebut harta, macam-macam lah. Berebut glamour. Berkelahi dengan sebab jawatan agama pun banyak juga. Allahu Akbar. Saya jumpa dengan seorang pengikut sebuah tarekat. Kalau saya sebut tarekat ni, tuan-tuan boleh kenal. Jumpa atas kapal terbang tu. Dia punya sanak di atas kapal terbang. Dari Kota Baru ke Kuala Lumpur saya terbang. Naik kapal terbang.
Dia cerita, dia kata, Ustaz, kami ni berebut juga ni. Di antara khalifah Syekh. Khalifah ni kata dia berhak. Orang ni kata dia berhak. Kita kata ahli-ahli, sepatutnya ahli tarekat ni orang nak bersih jiwa. Bukan orang nak berebut jawatan. Siapa dia jadi khalifah. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu akan bermusuh dengan sebahagian lain. Apa kita nak buat? Kita sama-sama Islam berkelahi. Orang yang bukan Islam disayang-sayangi pula. Macam mana je macam ni? Sama-sama kita Islam ni, kita attack dia. Hari-hari duk tulis kat Facebook. Dengan macam-macam cerita. Orang yang bukan Islam selamat daripada tangan kita. Masya Allah. Teringat kepada satu kata-kata ulama salaf. Kalau tak silap kita, Ibn Mubarak ataupun orang lain. Orang mari kutuk kawan depan Syekh. Syekh kata, mau pergi berperang dengan Rom? Tak. Kamu sudah berperang dengan Parsi? Tidak. Kamu pergi berperang orang ni? Tak. Syekh kata, Masya Allah, semua kafir atas dunia ni selamat daripadamu, kecuali saudara kamu se-Islam tidak selamat daripada cercaan kamu. Ini yang berlaku realiti kita hari ni. Sama-sama Islam, kita kata aku, bahasa netizen kata orang ni, buat fitnah sana sini. Tapi orang yang betul-betul musuh Islam, senyap je kita. Hari ni Yahudi duk bantai umat Islam di Palestin. Di saat kita akhir Ramadan, patutnya orang ada etikah di masjid. Dia pula mari kacau. Kita berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala angkatkan COVID daripada negeri kita. Allah Ta'ala selamatkan sahabat-sahabat kita di Palestin. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian. Tengok terjemahan seterusnya. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. Allah Ta'ala sebut dah ni. Kan? Siapa nak selamat, siapa dia nak selamat di dunia dan juga di akhirat, ikutlah ajaran Allah, ikutlah Al-Quran dan ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini je orang yang selamat. Banyak lagi lah timbul cerita, kan, di mana ke tempat turunnya Nabi Adam. Ada orang kata di India, macam-macam cerita. Kita dah cari dah dulu, kan? Kita sudah cari dulu dalam siri-siri yang lepas. Sekali ini saya tak mau cari. Ana mau baca apa yang dikata oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa rahimahullah? Wa qad zakara al-mufassirun al-amakin allati habata fiha. Ulama tafsir sebut di manakah tempat turunnya dua datuk kita ni. Ada kata Tok Adam kita turun di India, di Jabal Serindip. Ada mengatakan nenek kita Hawa turun di Jeddah, sebab tu nama dia Jaddah. Jaddah tu makna nenek. Kata Ibnu Katsir, yarji'. Semua cerita-cerita tu mari daripada Israiliyat. Wallahu a'lamu bisihhatiha. Dia kata Allah Ta'ala lah yang mengetahui di mana tempatnya. Kalaulah mencari tempat itu satu benda yang penting, yang menjadi kepentingan bagi seorang mukallaf dalam agama kita, la zakarahallah, nasya Allah Ta'ala akan sebut dalam Quran ataupun Nabi sebut dalam hadis. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah. Yang pentingnya Allah Ta'ala peringatkan kita, ba'dukum li ba'din adu. Kita akan bermusuh sama-sama kita. Siapa dia ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat. Selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah perbincangan ringkas kita dalam tafsir ayat 115 hingga 123, 115 sehingga 123. Ada kalanya orang ni berdosa. Tapi selepas dia berdosa, dia bertobat, tobat nasuha. Ini di antara faedah tarbiyah.
Dia taubat sungguh-sungguh, dia menyesal. Setiap kali dia teringat ke dosa dia akan menangis. Menyesali perbuatan yang lalu, kan? Maka kata para ulama, orang ni lebih tinggi darjatnya daripada orang yang tak berdosa tapi semangat untuk bertaubat, untuk beristighfar itu tidak kuat. Maknanya kalau orang langsung tak berdosa lagi baiklah. Kita jangan pula, oh kalau macam tu ustaz, habis apa dia macam tu? Kita buat dosa dululah. Kita buat dosa dulu kerana kita betul-betul taubat. Jangan. Nanti kamu nak pergi buat dosa, aksiden kereta ketika itu mati dalam keadaan maksiat, macam mana kita? Jangan pandai-pandai. Cuma memang orang ni sudah bersalah, lara di zaman muda dia. Awal-awal lagi dia sudah lara. Maka pada saat itu kalaulah andai kata dia berdosa kemudian dia taubat, maka orang itu lebih baik daripada orang yang tak berdosa tapi tidak bertobat ataupun tidak banyak mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itulah suasana yang berlaku kepada siapa? Kepada datuk kita Adam, sehingga dia keluar dari mana? Sehingga dia keluar dari syurga. Dulu anda nak sebut hadis yang menyebut tentang Nabi Adam AS berhujah dengan siapa? Berhujah dengan Nabi Musa. Ingat kan? Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari, Haja Musa Adam. Nabi Musa dia berhujah dengan Adam. Hujah dengan Adam. Dia kata, Adam, engkaulah yang Allah Ta'ala akhrajtan nas minal jannah. Tak dengar sangat perintah Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada syurga. Kalau tidak, kamu duduk dalam syurga, anak cucu dalam syurga. Maka Nabi Adam bantah balik pada Musa. Ya Musa, engkau ni seorang Nabi yang Allah Ta'ala pilih, berkata-kata banyak dengan Allah. Atalumuni ala amrin. Kamu nak cerca aku di atas satu urusan yang Allah Ta'ala telah tetapkan bahawa aku duduk dalam syurga sekejap, kemudian aku pergi ke dunia, maka di sanalah membiak tersebar ramainya manusia. Kamu nak cerita aku? Kamu nak cerita aku kepada takdir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa. Ketika itu Adam telah berhujah, menang hujah ke atas Nabi Musa. Maka di sini kata para ulama hadis kata apa? Tak boleh kita berhujah dengan takdir kecuali kalau kita tu seperti Adam. Mana Adam telah dimaklumkan Allah Ta'ala terima taubat dia, dan hikmat yang terjadi ni sebab memang Tuhan nak buat manusia ni berada di atas muka bumi, bukan melahirkan manusia dalam syurga. Jadi kita tak nak gunalah hujah ni. Macam ada orang bersalah, contoh dia buat benda maksiat, bila kita tegur dia, kita tangkap dia, jangan marah, ini takdir Allah, kita kata tidak boleh hujah seperti itu, kecuali apa yang disebut oleh Nabi Adam, bahawa Allah Ta'ala sudah takdirkan aku kena keluar daripada syurga untuk menyebarluaskan manusia di atas bumi. Wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka al-ayah. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.